berikan. Dan kalau kita tengok Ustaz sekarang ni, katalah saya cakap dengan Ustaz, apa nak dibincangkan lagi? Hukum hakam ni dah ada dah. Ulama dah para sahabat daripada Rasulullah SAW dah ada dah. Apa relevan nak bincang pasal usul fiqh? Kita ikut je. Tak payah nak susah. Kan ikut je. Kalau rasa nak jarak. Kalau kau tak suka jarak, kau rapat. Kau kena Covid, kau tanggung sendiri. Contoh. Betul. Apa pandangan Ustaz? Sebenarnya bila kita sebut kita kena ikut, sebenarnya kita kena tahu ilmu fiqh ni. Sebab tu orang yang nak jadi mufti ni, zaman dulu ni adalah orang yang disebut faqih. Faqih ni adalah orang yang mengetahui tentang hukum hakam. Dia boleh mengeluarkan dengan dalam. Sebab orang usul fiqh ni dia ada bahan-bahan. Faqih ni dia orang kata yang ada respi-respi tu dia yang mengumpulkan supaya menjadi bahan itu boleh dihidangkan dan dimakan oleh masyarakat. Orang usul fiqh adalah orang yang mengumpulkan bahan. Dia tahu contohnya kalau nak masak kari lah, dia kena ada daun kari, dia kena ada santan, dia kena ada ayam. Tahu tak masak? Aduh, Ustaz pagi-pagi pun contoh masak kan, pedih perut ni. Contoh kan. Kalau nak nasi lemak pun macam tu kan. Jadi bila kita nak masak mesti ada bahan. Orang usul fiqh ni dia ada bahan. Orang faqih ni dia mengumpulkan bahan itu, bila dah ada kumpulkan, dia selaraskan bahan itu, kemudian dia masak dan disajikan pula kepada masyarakat supaya masyarakat makan ataupun masyarakat ni dapat melaksanakan dengan senang. Baik, sahabat-sahabat penonton yang dirahmati oleh Allah. Sebab itu kata para alim ulama seperti mana Imam Az-Zarkashi, dia menyebutkan dalam kitabnya, dia kata fiqh ni sebenarnya hidup. Disebut fiqhul fiqh, fiqh dalam fiqh. Kata Imam Ibn Qayyim, fiqhul hayy, fiqh ni sebenarnya hidup. Kehidupan fiqh ni sebenarnya dia tak boleh kalau zaman dulu kita ikut je, tak. Zaman baginda Nabi SAW, kita bagi satu contoh Tuan Haji Talib yang senang. Ni nak sampai Ramadan ni. Insya-Allah. Dalam sebuah hadis Nabi SAW, kata Nabi apa? Kata baginda Nabi dalam sebuah hadis baginda Rasulullah, sumu bi ru'yah. Apa tu? Berpuasalah dengan mata. Melihat, dengan melihat anak bulan. Wa aftiru bi ru'yah, dan kamu bila nak berhari raya itu nanti kamu lihatlah ada tak anak bulan ataupun tidak. Fa in ghamma alaikum faqdirulah, maka ketika mana kamu dalam keadaan ragu-ragu, tak nampak mungkin cuaca dan sebagainya, maka kamu takdirkan dia. Baik. Waktu itu fiqh pada zaman baginda Rasulullah, Nabi tak suruh kita pergi tengok teleskop. Sebab zaman Rasulullah relevan tak? Nabi suruh kita lihat pada dengan mata kita. Relevan. Sebab pada waktu itu zaman baginda Rasulullah itulah yang digunakan untuk melihat. Tetapi bila zaman teknologi canggih, adakah kita nak menafikan dengan kita melihat dengan menggunakan teleskop? Tak boleh. Tak boleh. Sebab ia juga dalam kategori melihat. Tapi cuma alat yang digunakan berbeza. Itulah yang disebutkan fiqh. Masya Allah. Sebab itu perubahan, setiap benda yang berlaku perubahan itu zaman Rasulullah, mana ada kapal terbang. Tetapi telah dibincangkan dalam mazhab Imam Syafi'i, telah dibincangkan dalam mazhab Imam Abu Hanifah apabila seseorang itu terbang pergi ke Mekah. Waktu itu tak ada kapal terbang lagi. Zaman Imam Syafi'i tak ada lagi kapal terbang. Tapi telah dibincangkan. Ini disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i. Disebutkan kalau sekiranya kan zaman Rasulullah, Nabi pergi ke Mekah nak buat umrah ni dengan menaiki kenderaan. Ada boleh ataupun tidak sekiranya orang yang terbang ataupun orang yang berjalan di atas air, disebut berjalan di atas air, sah ataupun tidak, dibincangkan oleh para alim ulama. Sebab tu bila dibincangkan hukum fiqh ini, rupanya hari ini baru kita tahu kapal terbang. Maka dia kata sama saja hukum apabila kita pergi dengan melalui darat ataupun melalui kapal terbang ataupun melalui dulu kalau zaman kita tak adalah zaman dulu kapal laut. Kapal laut tok nenek kita dulu, mereka pergi ke Mekah dengan menggunakan kapal. Sah ataupun tidak? Maka kata ulama sah. Nampak tak fiqh? Contohnya Tuan Haji Talib. Ya. Sebab fiqh ni dia menarik. Contohnya, hukum kita solat di bulan, mana kiblatnya? Sudah. Ustaz main ni kat bulan Ustaz ni. Di bulan contohnya. Memanglah kita hari ni Ustaz, takkanlah sampai ke bulan kita fikir. Bukankah hari ni orang dah sampai ke bulan? Apakah jawapannya Ustaz?
Kalau nak nantilah kena yang tu panjang lah, kena fiqh bulan lah. Baik. Saya hantar saya ke bulan, kita pergi dua orang Hantar ke dulu. bulan barulah boleh bincang. Saya tentang cadang fiqh. kita pacakkan kayu, kita tengok bayang-bayang. Sebab bumi tu Mekah tu di bawah. Ya. Jadi macam mana kita nak menghadap? Ini dibincangkan dan dibincangkan pula kalau kita hari ni nak beruduk di sana penggunaan air terhad. Baik. Jadi fiqh ni sebenarnya hebatnya ilmu fiqh, dia memikirkan perkara yang kadang-kadang tak logik pada ketika ini, tapi suatu hari dia akan jadi logik. Faham. Sebab tu apabila kita belajar tentang Masya satu Allah. ilmu fiqh ni, kita tak boleh kata oh zaman dulu dah habis dah selesai. Tak. Dia tetap hidup. Sebab tu kata Imam Az-Zarkashi, kata Imam Ibn Qayyim, fiqh ni hai, fiqh ni hidup. Contoh yang paling mudah lah, hidupnya fiqh ni, kalau kita solat dalam keadaan kita tak boleh berdiri, kita boleh duduk, kan hidup fiqh tu. Dia tak Rigid. fix. Dia itu sahaja yang kamu kena. Tak. Fiqh ni kalau kamu tak boleh berwuduk, kamu boleh tayamum. Kalau kamu tak boleh berdiri, kamu boleh duduk. Tak boleh duduk, kamu boleh baring. Kalau kita tengok dalam zakat pula, hari yang dulu, zaman dulu-dulu kita gunakan dengan membayar dengan beras. Akhirnya ulama membincangkan ada penindasan di situ. Ada penindasan. Sekiranya kita bayar menggunakan dengan beras. Pada ketika ini, pada zaman dulu tidak jadi masalah. Tapi zaman sekarang ni, orang memerlukan kepada duit itu lebih daripada beras. Sebab apabila beras, contoh ni secara mudah, saya nak bagi zakat kepada Tuan Haji Talib. Contoh, Tuan Haji Talib orang kaya dah. Allah, tapi nak amin. contoh nak bagi. Saya ambil beras ni, saya pergi beli kat kedai. Kedai A. Saya kata saya nak beras. Saya pun bagi kat Tuan Haji Talib beras. Orang pun bagi kat beras. Dia beli semua kat kedai A contohlah. Ya. Beri beras. 1 kg katalah RM7. Bagi dekat Tuan Haji Talib beras. Yang ni pun bagi beras. Tuan Haji Talib dah kumpul beras ni 100 kg beras. Banyak ah. Buat apa nak buat makan beras 100 kg? Kita nak beli ikan, mungkin Ayam nak juga. beli ayam. Jadi duit tak ada. Apa yang berlaku? Tuan Haji Talib pergi ke kedai A. Boleh tak saya nak jual beras ni balik? Bila jual, yang kedai A ni kata boleh saya beli dengan harga RM5. Faham. Jelas? Jelas. Jadi yang rugi siapa? Penerima zakat. Sepatutnya dia dapat nilai RM7. RM7. Tapi dah jadi RM5. RM5. Sebab yang untung siapa? Masya Yang Allah. untung orang yang jual. Sebab kita dah beli, kemudian dia dapat pula yang Tuan Haji Talib, maka dia untung berlipat kali ganda. Sedangkan fiqh ni dia tidak zalim orang. Masya Sebab tu perubahan ini perlu dinilai oleh siapa? Bukan oleh saya ataupun adalah para mufti kita yang telah dilantik yang berada di bumi Malaysia yang ini. faqih. Yang faqih. Oh, subhanallah. Dan bagaimana sebenarnya proses kita menentukan hukum hakam ni? Baik, sahabat-sahabat penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, seperti mana yang disebutkan dalam hadis tadi, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad ketika mana diutuskan Muaz. Yang kita sebutkan tadi, Nabi tanya, "Kaifa taqdi idza arada lakal qada?" Bagaimana kamu nak berhukum? Jadi proses ini sebenarnya dia melalui proses yang mana kalau kita nak tahu sumber hukum itu, yang pertama sekali sumber hukum itu mesti datang daripada Al-Quran. Jadi dalam Al-Quran ini, maka kita kena tahu dia diutuskan dan diberikan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita kena cari dalil dalam Al-Quran. Apa yang Allah sebut tentang solat, apa yang Allah sebut tentang zakat, apa yang Allah sebut tentang puasa, apa yang Allah sebut tentang haji, apa yang Allah sebut tentang Al-Quran dan tentang menutupi aurat, apa yang Allah sebut tentang pernikahan. Semuanya ada dalil-dalil dalam Al-Quran. Jadi kita ni kena cari dalil dalam Al-Quranul Karim. Jadi ustaz, macam mana saya nak cari ustaz? Saya tak tahu ilmunya. Maka ilmu fiqh ni adalah kepada orang yang ada ilmu mengenainya. Dia faham tentang makna. Dia bukan membaca, contohnya kita baca orang kata zahir ataupun zahir ayat itu saja. Ya. Dia mesti mengetahui tentang apa yang ada di sebalik daripada makna tu. Contoh dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata apa? La tusalliyanna ahadakum, jangan kamu solat asar hatta wasaltum ila Bani Quraizah, sehingga kamu sampai ke satu tempat namanya Bani Quraizah. Baik, saya tanya Tuan Haji Talib. Kan Tuan Haji Talib faham betul-betul hadis ni. Mendebarkan. Menebarkan lepas ni tak nak dah dengan ustaz. Tolong tukar lain kali kalau ustaz tukar host Asyik lain. kena tanya je. Baik, sahabat-sahabat penonton, tengok hadis saya ni. Baik. Yang disebutkan oleh Nabi.
jangan kamu solat asar. Jangan kamu solat asar sehingga kamu sampai di satu tempat namanya Bani Quraizah. Jangan kamu solat asar hingga kamu sampai. Maknanya kita tak payah solat asar Bila sampai baru solat. Betul tak? Betul, setuju. Itu satu pandangan para sahabat. Ketika mana Nabi utuskan mereka selepas daripada satu peperangan, Nabi suruh mereka ni pergi, jangan kamu solat asar sehingga kamu sampai. Dua kumpulan sahabat ni berbeza. Baik. Satu kata jangan solat asar. Sebab ni arahan Nabi ni. Nabi kata jangan solat asar. Mesti ada sebab kan? Mesti ada sebab sehingga kita sampai. Maka satu kumpulan kata kita sampai baru solat asar. Dan mereka tahu sampai di sana dah keluar waktu asar. Mereka tahu. Memang perjalanan tu jauh. Baik, macam mana? Jadi macam mana kita nak buat? Sebahagian sahabat lagi dia faham Nabi bukanlah kata jangan solat asar, itu makna Nabi. Tetapi Nabi suruh kita bersegera sampai kita sempat solat asar di sana. Supaya cepat. Tapi kalau dah tak sampai, kita dah tahu tak sampai, solatlah asar pada waktu itu. Sebab tadi dia ambil prinsip yang tetap tu nombor 2. Mesti tetap. Jadi, dia dah tahu dalam Al-Quran, Allah kata apa? Allah kata, sesungguhnya Allah telah meletakkan waktu-waktu solat ni pada waktunya. Jadi, sebahagian sahabat kata, dia kata kita kena solat walaupun kita tak sampai asar lagi, tak sampai di Bani Quraizah. Sebab kalau kita sampai memang tak sempat. Jadi kita solatlah di pertengahan jalan. Jadi sebahagian tak nak. Sebahagian kata sampai baru solat. Sebab ini arahan Nabi. Sebab Nabi sebut. Cerita ni sampai kepada Rasulullah. Bila sampai, Nabi tak caci pun ataupun Nabi tak persalahkan. Kau itulah tak faham hadis aku. Kau tak faham perkataan. Tak. Dua-dua betul. Sebab yang pertama dia kata Nabi sebut sendiri jangan kamu solat asar sehingga kamu sampai. Yang satu lagi ni yang kebanyakan ulama inilah yang sepatutnya berlaku, kita kena segera sehingga kita sampai solat asar di sana, tetapi kalau tak sempat solatlah. Sebab Allah telah menetapkan waktu. Jadi dalil menetapkan waktu ni ada dalam Quran. Baik. Jadi mereka mengikut apa yang ada dalam Quran. Itu yang pertama, sumber pertama. Sumber yang kedua adalah sunnah. Sunnah Nabi, apa yang Nabi lakukan. Sebab dalam Al-Quran disebutkan wa aqimus solah, dirikan solat. Baik, bagaimana kita nak solat? Sebab tak ditelitikan, tak diperincikan bagaimana kita nak solat. Daripada takbirnya, rukuknya, sujudnya, tahiyatnya, tak ada. Kita lihat pada Rasulullah. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Solatlah kamu seperti mana kamu lihat aku solat. Baik. Macam mana kita nak lihat Nabi solat sedangkan kita dah tak bersama dengan Rasulullah? Kita lihatlah pada sunnah ataupun pada hadis-hadis baginda Rasulullah. Itulah sumber yang kedua. Sumber yang kedua adalah sumber yang mana kita tahu bahawa dia merupakan apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama ada min qaulin, perkataan Nabi, au fi'lin, daripada perbuatan, au takrir, ataupun daripada perakuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi lihat pada ni. Yang ketiga adalah daripada ijma'. Ijma' para sahabat ataupun ijma' para muslimin, ijma'. Contohnya ada satu hukum iaitu anak-anak orang Islam yang mati sebelum baligh. Anak-anak orang Islam yang mati sebelum balik, tempat dia mana? Syurga. Ini ijma' ulama'. Dia menyebutkan dalam syurga sebab dia tak ditaklifkan lagi. Baik. Jadi itu adalah ijma'. Maka sebelum kita nak mengeluarkan hukum, kita kena tengok Quran dulu. Baik. Tengok sunnah dulu. Tengok ijma'. Ada tak ijma'? Kita tak boleh bercanggah ijma' ulama'. Kalau dah ijma' itu telah disebut, disepakati, maka pada waktu itu kita tak boleh nak ni seperti mana yang disebutkan oleh para alim ulama, melainkan ada perbahasan-perbahasan yang detail lah. Baik. Kemudian yang ketiga dalam usul mazhab iaitu kias. Kita mengkiaskan. Apa maksud kias? Ini bukan kias kolej yang kata ustaz kias. Tak. Ni kias ni adalah kita nak menyamakan, nak melihat. Contohnya apa hukum vape? Yang hisap tu. Sudah dia kata ustaz ni sebut pula vape. Okey, apa hukum vape? Baik. Hukum asal membahayakan ataupun memakan ataupun meminum ataupun membuat ataupun memakanlah kita kata benda yang beracun ataupun benda yang memudaratkan, berbahaya. Apa hukum dia? Haram. Kita tak dibenarkan untuk mencampakkan diri kita ila tahlukah, kepada kebinasaan. Baik. Jadi
Cari dalam Quran. Vape. La tashrabu atau la tudakhin al-vape. Dia kata, vape mana ada dalam Quran ni Ustaz? Ustaz jangan pandai-pandai, ada tak dalam Quran? Ada Quran orang. tak ada. Ustaz pergi, mana ada dalam sunnah Nabi vape ni? Memanglah vape tak ada zaman Rasulullah. Tetapi hukum dia sama tak? Okey. Maka kita lihat kepada penyamaan tadi. Ilah disebut ilah hukum dia. Yang ni hisap vape, doktor telah. Ni bukan doktor Hadi dah. Doktor pakar perubatan. Dia kata orang ni akan mudah. Paru-paru dia akan bocor. Ni mudarat ke ataupun rasa, seronok Ustaz bocor-bocor ni. Boleh nafas kat situ. Boleh nafas kat situ. Banyak tempat. Ni bukan benda kita nak buat benda lucu. Ni memang kajian. Ya, baik. Jadi, bila kita tengok ni memudaratkan dan hukum memudaratkan hukumnya haram, maka sama tak? Sama. Maka hukumnya itulah kias. Boleh dibandingkan, Boleh disamakan. dibandingkan hukum itu walaupun tak ada dalam Quran, walaupun tak ada dalam sunnah, walaupun tak disebut oleh para alim ulama zaman Imam Syafi'i tak sebut pun perkataan. Sebab kita, masyarakat kita, kau sebut Imam Syafi'i sebut vape. Dia nak juga. Nak Al-Quran sebut. Baik tanya, kalau makan kita patutnya makan kurma je. Tak boleh makan ayam masak lemak apa semua, tak ada dalam Quran. Tak ada dalam Quran. Jadi sebab itu kita kena faham tentang hukum ni, dia ada kias. Faham. Jadi kias inilah nak menyamakan hukum-hukum yang tak terdapat pada zaman dulu, ada zaman kita, maka dikiaskan. Banyak hukum-hukum sekarang ni kita dikiaskan. Maka itulah sumber-sumber secara ringkas Al-Quran, sunnah, ijma', kias. Banyak lagi itu yang disepakati, ada yang tak disepakati. Itu adalah satu perbahasan yang sangat panjang. Kita kadang rasa macam tak ada sandarannya tu. Macam mana Ustaz kalau kita sebab umum kita memang itulah sosial media lah saluran dia. Lain sikit para penonton TV Hijrah ni, dia memang bagus tengok menonton. Katalah yang lain tu dia merujuk sosial media. Mungkin nampak dari segi fizikalnya dengan kopiahnya, janggutnya, dipanggil ustaz dan sebagainya. Apa lagi rujukan selain daripada kita tahu proses background tu penting tak Ustaz nak kena periksa? Baik, sahabat-sahabat penonton yang dirahmati oleh Allah. Bila sebut je di media sosial, tengok orang ni kita pun tak tahu background dia, kita pun ikut. Sedangkan ilmu yang dia sampaikan, kita tengok dan memang kita tahu kadang-kadang dia pelik daripada yang biasa. Jadi di sana mesti ada keraguan. Sebab itu Imam Ibn Sirin dia mengatakan apa? Ketika mana ramainya orang memalsukan hadis, maka pada ketika itu dia sebutkan kepada orang yang datangkan hadis ini, samulana rijalakum, bagi tahu kepada kami siapa yang daripada mana kamu ambil hadis ini. Sebab bila orang dah mula bercakap tentang hukum hakam di media sosial tanpa ada sekatan, sebab itu Ustaz mohon kepada sahabat-sahabat penonton, sebelum kita nak mengambil ilmu daripada seseorang itu, tak salah kalau kita tahu background seseorang itu, daripada mana, apa yang dia belajar. Tak semestinya PhD. Yang penting ilmu yang dia belajar itu betul. Mungkin ilmu aliran pondok. Ustaz belajar di pondok Mojokerto, Surabaya, umur 12 tahun. Allah. Kita belajar di Indonesia ni pondok, kita belajar sistem pondok. Kita belajar sistem universiti. Maka mungkin orang kata, mesti ada sijil PhD saja ke? Tak. Yang penting dia belajar ilmu yang betul. Kita tahu tempat yang dia belajar itu tempat yang betul. Maknanya sumber yang betul. Maka tidak salah. Sebab itulah kalau kita di Malaysia ini, kita ada jabatan-jabatan yang berautoriti yang menjaga. Kita ada pihak JAKIM, kita ada pihak Badan Mufti, kita ada Majlis Agama. Apa sahaja perkara yang kita nampak ragu-ragu, boleh kita laporkan kepada mereka untuk disemak, untuk diambil tindakan sekiranya memerlukan kepada tindakan. Jadi kita kena jaga sistem ini supaya fiqah hukum yang kita sebutkan ini adalah fiqah yang terpelihara, yang tidak bercanggah dengan Quran dan sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, jadi kita beri ketika kembali lepas ni, insya-Allah ada beberapa lagi perkongsian yang nak kita kongsikan dengan para penonton semua, insya-Allah, mudah-mudahan. Yudhillullahu man yasha'u wa yahdi man yasha' wa huwal azizul hakim. Dapat ansar. Islam. Kita pergi solat. Alhamdulillah.
Allahu Akbar. அத்தா நானே உங்க ரொம்ப மிஸ் பண்ணுவேத்தா. எனக்கு புரியுது.